Azhan Rani pecah kesunyian. Sudah cukup saya diam selama ini. Cukup. Sudah terlalu lama saya diam. Hari ini, saya memilih untuk bersuara. Dengan nada tegas dan mata yang syarat dengan beban luka yang tersimpan bertahun-tahun, Azhan Rani akhirnya membuka mulut. Bukan sebagai pelakon hebat yang selama ini berdiri di pentas hiburan tanah air, tetapi sebagai seorang lelaki biasa yang telah diguris, dipijak dan dilukai secara batin oleh insan yang sepatutnya menjadi tempat berlindung. Tiada siapa menduga bahawa di sebalik ketenangan wajahnya tersimpan kisah penuh luka yang tidak pernah sekalipun diberi ruang untuk didengar. Azhan bukan tidak mahu bersuara. Dia hanya tidak mahu menjatuhkan maruah sesiapa. Tetapi, bila penderitaan menjadi racun dalam darah, dan bila malam-malam sepi menjadi saksi tangis yang tidak berkesudahan, maka berdiam diri tidak lagi pilihan. Saya bukan suami yang sempurna, saya akui. Tapi saya cuba. Saya lawan demi rumah tangga, saya tahan demi cinta, tapi bila semua yang saya lakukan dipersendakan dan dipijak, di mana lagi letaknya nilai seorang suami? Itulah kata-kata awal Azhan dalam satu temu bual eksklusif yang mengejutkan ramai pihak. Dia tidak menyebut nama, tidak menuding jari, namun setiap perkataan yang terbit dari bibirnya membawa berat yang hanya dapat difahami oleh mereka yang pernah terperangkap dalam hubungan toksik yang memusnahkan jiwa. Menurut Azhan, penderitaannya tidak bermula dengan tamparan atau jeritan. Ia bermula dengan kata-kata halus yang meremehkan. Awak ni tak layak jadi suami aku. Kalau bukan sebab aku, awak siapa? Kata-kata seperti itu mula mengikis keyakinan dirinya sedikit demi sedikit. Hari demi hari, dia bukan sahaja dipinggirkan secara emosi, malah dipersalahkan atas segala perkara kecil dalam kehidupan rumah tangga mereka. Saya datang dari keluarga yang diajar untuk menghormati istri. Tapi saya tak sangka, rasa hormat itu akan dijadikan senjata untuk menjatuhkan saya dari dalam, kata Azhan dengan mata berkaca. Beliau menceritakan bagaimana dia dipaksa menjauh dari rakan-rakan, dikawal pergerakan dan emosinya dimanipulasi supaya dirinya rasa bersalah, walau untuk perkara sekecil keluar minum kopi bersama kawan lama. Satu ketika, Azhan pernah sampai ke tahap menangis dalam bilik mandi, menyembunyikan tangisnya dari pengetahuan orang lain. Pelakon yang sering tampil garang dan tegas dalam lakonan itu sebenarnya telah lama runtuh dari dalam. Saya datang ke set penggambaran dengan wajah profesional, tapi dalam hati saya berkecamuk. Kadang-kadang saya kena cut babak tengah jalan sebab tak boleh tahan perasaan. Dia juga mendedahkan bahawa beberapa tahun lalu dia pernah mengalami kemurungan ringan, tetapi enggan mendapatkan bantuan kerana takut perkara itu akan bocor kepada umum dan memberi kesan kepada kerjayanya. Namun, penderitaan batin yang terus membengkak akhirnya memaksa dirinya berani menghadapi kebenaran bahawa dia perlu keluar dari kepompong penderitaan itu sebelum segalanya terlambat. Saya mula kehilangan diri saya sendiri. Saya tidak kenal lagi siapa Azhan Rani. Yang tinggal hanya jasad yang menurut, yang senyum di hadapan khalayak dan menangis bila sunyi. Luahnya lagi dengan nada perlahan, seakan menggambarkan betapa beratnya beban yang telah dipikul selama ini. Azhan juga mengakui bahawa ramai di sekelilingnya pernah bertanya, kenapa dia masih bertahan? Jawapannya mudah. Kerana harapan. Kerana dia mahu percaya bahawa segalanya boleh berubah. Kerana dia fikir, mungkin kalau dia cukup sabar, cinta akan menang. Tapi akhirnya dia sedar, cinta yang sebenar tidak menjadikan seseorang itu hancur. Cinta tidak menjadikan seseorang takut untuk menjadi dirinya sendiri. Saya tidak membenci dia. Saya hanya mahu bebas dari luka yang dia tinggalkan. Saya mahu kembali menjadi Azhan yang dulu, yang boleh ketawa dengan jujur, yang boleh mencipta karya tanpa rasa kosong.
Kini, setelah bertahun menyimpan kisah gelap itu sendiri, Azhan memilih untuk bercakap, bukan untuk meraih simpati, tetapi untuk memberi suara kepada lelaki-lelaki lain yang mungkin sedang melalui perkara sama. Dia mahu semua orang tahu bahawa penderaan emosi terhadap suami itu wujud dan ia sangat nyata. Saya tahu ramai yang akan menuduh saya lemah kerana bercerita. Tapi, kelemahan sebenar adalah apabila kita terus berpura-pura kuat, sedangkan hati kita sudah pun mati. Dalam temu bual itu, Azhan turut menyentuh soal memaafkan. Dia tidak mahu berdendam, tidak mahu membuka aib, tapi dia juga tidak mahu terus memikul kesalahan yang bukan miliknya. Dia tidak mahu terus hidup dalam bayang-bayang seseorang yang mempergunakan cinta sebagai alat menyakiti. Saya berdiri di sini hari ini, bukan sebagai mangsa. Saya berdiri sebagai seorang lelaki yang memilih untuk bangkit. Dan dengan itu, satu sisi lain Azhan Rani pun tersingkap. Sisi yang manusiawi, rapuh, tetapi kuat dalam diam. Ceritanya menggetarkan hati kerana ia jujur. Ia kisah seorang lelaki yang pernah tersungkur, tetapi kini berdiri semula. Bukan untuk menunjuk-nunjuk, tetapi untuk menyembuhkan. Kerana akhirnya, dalam dunia yang sering menyuruh lelaki diam, keberanian sebenar adalah apabila mereka mula bersuara. Pada usia 49 tahun, Azhan Rani berdiri di ambang dua dunia yang sangat kontras. Dunia luar yang tampak berjaya, stabil, dan penuh keyakinan, dan dunia batin yang sepi, berperang, serta selalu berada di tepi runtuhan. Di mata masyarakat, dia adalah pelakon versatil yang sentiasa menghidupkan watak dengan kekuatan emosi yang luar biasa. Namun di balik layar, dia adalah lelaki yang perlahan-lahan kehilangan semangat hidup, yang setiap malam tidur dalam kebisuan, luka-luka batin, dan setiap pagi bangun semata-mata kerana tanggung jawab, bukan kebahagiaan. Kehidupan pribadinya tidaklah mewah, tetapi cukup untuk hidup selesa. Dia tinggal di rumah sederhana di pinggir kota, jauh dari hiruk-pikuk glamor. Bagi orang luar, rumah itu kelihatan seperti tempat perlindungan yang tenang. Tetapi bagi Azhan, ia adalah sangkar sunyi. Tempat di mana suara marah dan sindiran halus sering menggantikan doa dan ucapan sayang. Disitulah dia menelan banyak rasa terhina. Disitulah dia belajar untuk tersenyum, walau hatinya pecah berkali-kali. Azhan sering memandang cermin dengan satu soalan dalam hati. Kenapa aku masih di sini? Soalan yang sering diabaikannya, ditelan bersama sarapan pagi yang dingin dan diam. Dia tidak pernah menerima penolakan atau kebencian secara fizikal, tetapi penderaan emosinya jauh lebih dalam. Istrinya, seorang wanita yang berpendidikan, berjaya dan berpengaruh, mula menunjukkan sisi gelap yang hanya muncul apabila tirai rumah tertutup. Dia tidak menengking di khalayak, tidak memaki hamun secara terbuka. Sebaliknya, dia menjatuhkan Azhan perlahan-lahan, melalui kritikan yang berbalut kata nasihat, melalui sindiran yang digubah seolah-olah kebenaran. Pernah satu malam, selepas pulang dari set penggambaran yang panjang, Azhan duduk di meja makan. Istrinya berdiri di dapur, memanaskan lauk. Tanpa berpaling, dia berkata, "Penat konon, lakonan kau tu bukan pun hebat sangat, asyik watak sama aja." Kata-kata itu ringkas, tapi cukup untuk membakar segala rasa percaya diri yang telah Azhan bina seharian. Dia tidak menjawab. Dia hanya tunduk, menyuap makanan sambil menahan mata daripada berkaca. Salah satu momen paling menggoncang hidupnya berlaku ketika dia menerima pencalonan anugerah besar. Satu pengiktirafan yang sepatutnya menjadi momen manis. Namun malam itu, ketika dia pulang membawa berita gembira, istrinya berkata, "Anugerah tu bukan sebab kau hebat sangat. Mungkin sebab kasihan." Kata-kata itu membuatnya terkedu. Untuk seketika, dia terfikir, mungkinkah benar? Adakah selama ini dia hanya sekadar pelengkap dunia seni
bukan pencipta nilai. Masa terus berlalu dan perasaan bersalah yang ditanamkan istrinya mula tumbuh menjadi keyakinan bahawa dia memang tidak cukup baik. Dia mula menolak tawaran kerja yang memerlukan masa di luar rumah terlalu lama. Dia mengelak temu bual media, takut tersalah cakap, lalu disalahkan lagi. Perlahan-lahan, dia mengasingkan diri, menjadi bayang-bayang dirinya yang dulu, yang penuh semangat dan percaya pada cita-cita. Namun, bukan semua masa kelam itu berjalan tanpa cahaya. Ada detik-detik di mana Azhan mula melihat harapan. Seperti ketika dia bertemu semula dengan seorang rakan lama dari zaman teater. Teman itu, yang dulu sama-sama meniti dunia seni kecil-kecilan, memandangnya dan berkata, "Azhan, kau masih ada. Aku nampak kau dalam setiap lakonan kau. Tapi kenapa mata engkau nampak hilang?" Ayat itu, ringkas tetapi tajam, seakan menjadi cermin yang memaksa Azhan menatap semula siapa dirinya yang sebenar. Buat pertama kali selepas bertahun-tahun, dia pulang ke rumah dan menangis, bukan kerana duka, tetapi kerana sedar bahawa dia masih hidup. Dari situlah titik perubahan bermula. Bukan secara drastik, tetapi perlahan-lahan, seperti air yang mengikis batu. Dia mula mencatat perasaan dalam jurnal, mula membaca semula skrip-skrip lama yang pernah membuatkan dia jatuh cinta pada lakonan. Dia juga mula berbicara lebih terbuka dengan rakan-rakan industri, membiarkan sedikit ruang untuk dirinya bernafas. Namun, keberanian sebenar muncul ketika dia mula membenarkan dirinya percaya bahawa dia layak untuk bahagia. Dia tahu setiap keputusan akan membawa kesan. Jika dia terus tinggal, dia akan terus mati perlahan-lahan. Jika dia pergi, dia perlu berdepan dunia luar yang mungkin tidak memahami penderitaan batin yang dia alami. Tetapi, dia memilih jalan kedua. Kerana untuk pertama kali dalam hidup, dia tidak mahu lagi berlakon di rumah sendiri. Hubungan antara dia dan istrinya tidak berakhir dengan pertengkaran besar. Tidak ada jeritan, tidak ada pendedahan dramatik. Ia berakhir seperti bagaimana luka lama sembuh, dengan keheningan, dengan air mata yang mengalir dalam diam, dan dengan keputusan untuk tidak kembali. Dia meninggalkan rumah itu bukan kerana benci, tetapi kerana akhirnya dia memilih diri sendiri. Kini, walau usianya hampir 50, Azhan Rani memulakan semula hidup dengan hati yang lebih ringan. Dia belum sepenuhnya pulih, kadang-kadang malam, masih membawa kenangan lama. Kadang-kadang hatinya masih bergetar bila terdengar kata-kata sinis dari mana-mana sudut. Tetapi bezanya kini, dia tidak lagi tunduk. Dia belajar untuk berdiri, untuk bercakap, dan yang paling penting, untuk mendengar semula suara hatinya sendiri. Dan dari segala luka yang pernah menghambatnya, Azhan kini tahu bahawa tidak semua kesunyian itu perlu dipendam. Ada kesunyian yang perlu dipecahkan, agar kebenaran dapat berdiri, walaupun perlahan, walaupun menyakitkan. Langit senja menjingga saat Azhan Rani duduk bersandar di sudut ruang tamu rumahnya yang sepi. Sebuah cawan kopi sudah sejuk di atas meja kecil. Belum disentuh sejak ia dituang 2 jam lalu. Cahaya matahari yang terakhir menyelinap melalui tingkap, membentuk bayang-bayang panjang di lantai kayu yang mulai kusam. Dalam kesunyian itu, jam dinding berdetik perlahan, seolah-olah menunda waktu, seolah-olah memberinya ruang untuk merenung lebih lama, lebih dalam. Dia menatap ke seberang bilik, ke sofa kulit yang pernah menjadi tempat perbualan manis, kini tinggal tempat duduk sunyi yang menyimpan gema suara yang tidak lagi bernada mesra. Di atas rak buku, satu-satunya gambar perkahwinan yang masih dibiarkan berdiri tegak, gambar dia dan istrinya, berpelukan di hari bahagia. Wajahnya dalam gambar itu tersenyum, tetapi Azhan tahu senyuman itu kini seperti topeng, palsu, bertahan hanya untuk dunia melihat. Ada masa ketika dia mencintai perempuan itu dengan segala yang ada dalam dirinya.
Istrinya seorang wanita yang elegan, tajam fikiran, bercita-cita tinggi. Mereka pernah berbual sampai pagi tentang cita-cita, seni dan masa depan yang mereka mahu bina bersama. Tapi dari satu masa ke masa lain, entah bila mula, cinta itu berubah menjadi beban. Kata-kata isteri yang dulu mendukung, kini menjadi cermin besar yang memantulkan segala kekurangannya, atau setidaknya, apa yang dipercayainya sebagai kekurangan. Azhan mula merasa dirinya kecil. Jika dia memasak, akan ada komen seperti, "Kenapa rasa macam ni? Kau tak reti pun buat benda simple." Jika dia beli hadiah kecil, akan ada senyum sinis, "Benda murah macam ni. Kau rasa aku suka?" Tapi lebih dari kata-kata, yang membunuhnya perlahan adalah cara istrinya memandang, pandangan yang tidak lagi penuh kagum, tapi penuh penilaian. Pandangan yang membuat Azhan terasa seperti murid yang sentiasa gagal memuaskan gurunya. Ada satu malam, hujan turun deras. Dia baru pulang dari teater. Malam persembahan pertamanya, sebagai watak utama setelah sekian lama. Dia membawa balik sejambak bunga dari peminat dan satu keratan akhbar yang memuji lakonannya. Dia letak di atas meja dengan harapan istrinya akan tersenyum bangga. Tapi yang keluar hanya, "Ramai pelakon lain boleh buat lebih baik. Jangan terlalu yakin dengan pujian murahan." Azhan tidak menjawab. Dia hanya berdiri di dapur, memandang keluar jendela, membiarkan air hujan yang menitik seperti meniru air mata yang tak ditumpahkannya. Dalam dunia luar, Azhan masih senyum. Dia menghadiri sidang media, sesi penggambaran, bertemu peminat dan bergurau dengan rakan pelakon. Tetapi di sebalik kamera, dia adalah lelaki yang hilang keyakinan, yang menulis puisi pilu dalam telefon bimbit pada pukul 2 pagi, puisi yang tidak pernah dibaca oleh sesiapa. Salah satu puisi itu berbunyi, "Jika kau lihat aku tersenyum, jangan kau tanya kenapa bibirku kaku, kerana dalam diam aku sedang mati perlahan, dibelah kata-kata yang tidak pernah menjerit, tapi cukup tajam untuk melukai jiwa." Namun, seperti api kecil yang enggan padam, dalam dirinya masih ada keinginan untuk bebas. Dia mula perasan betapa banyak wajahnya berubah. Dalam cermin bilik mandi, dia melihat garis-garis halus yang bukan dari usia, tapi dari malam-malam panjang yang dihabiskan dalam diam. Dia mula bertanya kembali pada dirinya, siapa dia sebelum semua ini? Sebelum rumah ini? Sebelum kata-kata tajam itu? Sebelum dia percaya bahawa dirinya tidak cukup baik? Suatu petang, dia memandu ke pantai Port Dickson sendirian. Dia duduk di atas pasir, menatap laut yang berombak kecil, dan untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, dia menangis tanpa cuba menahan. Bukan kerana dia lemah, tapi kerana dia akhirnya memberi izin kepada dirinya untuk merasa marah, sedih, kecewa, tetapi juga lega. Ombak di hadapannya bukan sekadar air. Ia seperti menyapu bersih luka-luka yang selama ini terpendam. Matahari terbenam perlahan, membawa cahaya jingga yang sama seperti warna awal hari, seolah-olah alam cuba memberitahu setiap akhir juga adalah sebuah permulaan. Dan dari detik itu, perlahan-lahan, Azhan kembali. Bukan dengan revolusi, tetapi dengan langkah-langkah kecil. Dia mula berbicara dengan lebih jujur dalam temu bual, tidak lagi menutup kesedihan di sebalik kata-kata manis. Dalam satu temu ramah radio, dia akhirnya mengakui, "Saya pernah berada dalam hubungan yang buat saya hilang rasa diri. Tapi saya belajar, kalau kita tak sayang diri kita, tak ada siapa akan buat untuk kita." Kata-katanya menjadi inspirasi bagi ramai. Bukan kerana dia sempurna, tetapi kerana dia benar. Azhan Rani bukan lagi hanya pelakon. Dia kini adalah lambang keberanian senyap, lelaki yang pernah rebah, tapi tidak pernah berhenti bangun. Dan dalam bilik tamu rumah barunya yang kecil, dengan langsir warna lembut dan cahaya hangat,
Azhan kini duduk dengan secawan kopi panas, sesekali menulis skrip di laptop lamanya, dengan satu lagu jazz perlahan mengisi ruang. Tidak ada suara sinis, tidak ada pandangan menghukum, hanya ketenangan dan dirinya yang akhirnya kembali menjadi milik sendiri. Di sebalik lembaran tenang yang kini melingkari hidup Azhan Rani, masih ada beberapa bayang gelap yang enggan lenyap sepenuhnya. Seolah-olah hidupnya adalah sebuah skrip yang belum selesai, dengan babak-babak tergantung yang menunggu pendedahan, atau mungkin akan kekal tertutup selamanya. Suatu hari, seorang wartawan yang rapat dengannya sejak zaman awal kerjaya menghantar satu pesanan ringkas kepadanya. "Aku masih ingat fail hitam yang kau bawa masa ke sesi bacaan skrip 2018. Kau cakap itu rahsia peribadi. Sampai sekarang aku masih tertanya-tanya, Azhan, kau simpan apa dalam fail tu?" Azhan membaca mesej itu lama, tetapi tidak membalas. Dia tahu fail hitam itu masih tersimpan, tersembunyi di belakang laci meja kerjanya, dikunci dengan kombinasi yang hanya dia tahu. Tidak ada siapa pun, termasuk bekas istrinya, pernah menyentuh fail itu. Bahkan, tiada siapa tahu bahawa di dalamnya terkandung surat-surat tulisan tangan dari seseorang yang sudah lama hilang dari kehidupannya. Azhan juga pernah menyebut secara kabur dalam satu temu bual bahawa istrinya bukan satu-satunya luka yang dia bawa dalam hidup. Namun, bila ditanya lebih lanjut, dia hanya senyum samar, lalu mengalih topik. Beberapa peminat fanatik kemudian menduga ada satu figura wanita misteri dalam hidupnya. Seseorang yang wujud sebelum istrinya tetapi tidak pernah disebutkan secara rasmi. Nama itu tidak pernah keluar dari mulutnya, tetapi dalam beberapa puisi lama, Azhan yang tersebar dalam kalangan rakan-rakan seniman muncul berulang kali satu inisial, L. Dan kemudian ada soalan yang lebih gelap, tentang insiden malam dia menghilang dari pentas selama hampir 3 minggu, pada tahun 2021. Produksi teater waktu itu memberi alasan, masalah kesihatan mendadak. Tetapi seorang pembantu produksi pernah terdengar dia berbisik kepada seseorang di telefon, "Aku tak sangka dia akan datang malam tu. Aku ingat dia dah lenyap dari hidup aku." Sampai hari ini, tiada siapa tahu siapa dia yang dimaksudkan dan apa yang sebenarnya berlaku dalam 3 minggu itu. Dalam satu nota di telefon bimbitnya yang tidak disiarkan kepada umum, dia pernah menulis, "Kadangkala, kebenaran bukan untuk didedahkan. Ia hanya perlu dibawa bersama ke liang lahat, supaya tiada siapa perlu menanggung beban yang sama." Terdapat juga satu lukisan tergantung di ruang kerja kecil rumahnya. Lukisan abstrak penuh warna kelabu dan merah darah. Ramai yang menganggap itu hanya hiasan, tetapi bagi mereka yang betul-betul memerhati, di sudut bawah kiri ada ukiran samar. 13 Julai 14.07 pagi. Tarikh itu tidak bertepatan dengan mana-mana kejadian umum dalam hidup Azhan, tetapi bila ditanya, dia hanya menjawab, "Itu waktu aku berhenti percaya pada apa yang aku sangka adalah cinta." Misteri lain muncul apabila seseorang mendapati akaun email lama Azhan yang tidak aktif lagi, masih menerima email setiap minggu dari satu alamat yang bernama Hati Kedua @ Tiada siapa tahu siapa pemilik email itu, dan Azhan sendiri tidak pernah mengesahkannya, tapi dia juga tidak pernah menafikan. Ketika ditanya dalam satu sesi langsung di Instagram, dia hanya menjawab, "Sesetengah pintu tak perlu dibuka lagi. Sebab di balik pintu itu bukan jawapan, hanya lebih banyak luka." Dan begitulah Azhan Rani kini, seorang lelaki yang tampak tenang, tetapi menyimpan begitu banyak serpihan cerita yang tidak diketahui umum. Dia mungkin telah memecah kesunyian tentang penderitaan bersama istrinya, namun masih ada lapisan-lapisan luka yang belum dikupas. Dalam setiap senyumannya kini, ada sesuatu yang tidak terungkap. Dalam setiap ayatnya, ada celah kosong, ruang untuk teka-teki
yang terus hidup dalam bayang. Mungkin suatu hari nanti, semua akan terungkap. Atau mungkin tidak. Mungkin cerita Azhan Rani tidak dicipta untuk ditamatkan dengan jelas, tetapi untuk terus membuat orang bertanya, bukan kerana dia mahu berahsia, tetapi kerana ada kebenaran yang terlalu berat untuk diucap, bahkan oleh seorang pelakon handal sepertinya. Dan begitulah, kisah tentang Azhan Rani bukanlah satu garisan lurus yang berakhir di satu titik, tetapi seperti kabus yang terapung di atas jalan yang tidak bernama. Segala luka, diam dan bisikan yang disimpan bertahun-tahun seolah terus bermain dalam gema masa lalu, yang tidak pernah benar-benar hilang, juga tidak sepenuhnya hadir. Ada panggilan telepon yang tak pernah dijawab, ada kertas yang dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak kayu usang tanpa nama, dan ada sebuah lagu yang sering diputarnya lewat malam, tetapi hanya pada malam-malam tertentu, saat hujan turun pelan-pelan membasahi kaca jendela. Lagu itu tidak pernah dia nyanyikan di hadapan orang lain, dan ketika ditanya tentang maknanya, dia hanya menjawab perlahan, "Itu lagu yang aku dengar. Masa semuanya hampir berakhir." Kita mungkin tidak pernah tahu siapa yang dimaksudkan. Kita juga tidak pasti apakah dia sedang menunggu seseorang, hayal tentang sesuatu, atau cuma berdamai dengan masa yang tidak memihak. Mungkin semua itu ada benarnya, atau mungkin semuanya hanyalah lakonan, satu skrip sunyi yang tidak pernah dibaca sesiapa. Dan dalam setiap naskah yang ditandatanganinya selepas itu, selalu ada satu tulisan kecil di bahagian hujung belakang, hampir tak terlihat. Untuk yang tak pernah kembali. Tidak ada siapa pun yang tahu pasti siapa atau apa yang tidak pernah kembali. Tapi mungkin disitulah seluruh inti cerita ini berada. Atau mungkin tidak.